Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Mu'allifu Syekh Ahmad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain amin. Kitab Sa'adatul Mutanabbihi fil mauti wa ma yata'allaqu bihi. Bahagia bagi orang yang menjagakan pada mengingatkan mati dan barang yang bergantung dengannya dengan mati. Kitab ini nak menyatakan tentang kematian. Bila orang tanya apa nama kitab, Sa'adatul Mutanabbih. Kalau yang pilih Sa'adatul Mutanabbih, Sa'adatul Mutanabbih fil mauti wa ma yata'allaqu bihi. Bahagia kebahagiaan bagi orang yang menjaga pada mengingatkan mati dan barang yang bergantung dengannya dengan barang yang kematian. Siapa yang mengarangkan kitab ini? Karangan Tuan Guru Wan Ahmad bin Muhammad Zaid bin Mustafa Al-Fatani, masyhur gelaran Tuan Guru Wanah. Syekh Ahmad ini masyhur gelaran Tuan Guru Wanah, guru untuk kenali. Kita ni Tuan pengarang ni guru untuk kenali. Orang sebut untuk kenali, orang kenal bagus lah. Dan sebut Syekh Ahmad tak nak kenal, sebut untuk kenali kenal. Orang lebih kenal anak murid daripada guru. Orang ini sebahagian daripada guru untuk kenal Tuan Guru Wanah atau Syekh Ahmad. Dia juga mengarangkan dan punya kitab Syarhul Awamil. Kitab Awamil Syekh Wanah bergarang. Kitab bicarakan ilmu sharaf. Dan Tashilul Amani juga mengarangkan kitab Tashilul Amani. Kita buka muka surat ini kan? Tak ada muka surat. Sebelum bismillah, kita cerita dulu lah. Sebelum bismillah, bismillah, sebelum bismillah. Yang tiga, bismillah tu tak tulis muka surat, satu pun. Yang boleh satu sebelum bismillah. Contoh tengok ke atas, Sa'adatul Mutanabbih. Sa'adatul Mutanabbih. Ibu berapa kali kan? Dalam kitab ditulis Sa'adatul Mutanabbih besar. Nama kitab itu Sa'adatul Mutanabbih. Dan juga Tuan pengarang kitab Faridatul Faraid. Syekh Wan Ahmad juga Tuan pengarang kitab Faridatul Faraid. Biasalah terdengar pondok-pondok masjid surau baca kitab
Faridah kita ilmu tauhid. Dan juga Tuan Pengarang Bahjatul Muqtadin yang kita fiqah. Syekh Ahmad juga mengarang kitab Bisyaratul Aminin, itu karangan Tuan Pengarang. Dan lain-lain lagi. Dan lagi kitab Nahu, 2 buah yang besar dan yang kecil yang sudah dikarangnya Syekh Ahmad Al-Fatani. Tetapi sudah dikarang, tetapi belum dicap, belum dicetak lagi oleh warisnya. Ghafarallahu lahu, mudah-mudahan apa pun kan baginya, bagi Tuan Ahmad bin Mazid Al-Fatani, wali walidayhi, dan 2 ibu pun, wali zuriyatihi, dan segala zuriat-zuriat, wa aqabihi, dan segala kaum kerabatnya, wa muhibbihi, dan segala kekasihnya. Kita satu doa, amin istajib doa ana, mudah-mudahan Allah terimakan doa Tuhan. Buka untuk sebelah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasihan belas. Kata senang, batu isyarat kepada bapa Allah, kekal Allah. Situ isyarat pada salamah, keselamatan. Mim itu isyarat mahabbah, kasih sayang Allah. Kemudian dimulakan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat kasihan belas. Alhamdulillahil hayyil ladzi la yamutu wa la yasumu mulkuhu wa la yafutu. Artinya bermula puji itu tertentu bagi Tuhan. Maklum kan kita ada berbagai puji. Puji ada 4 bagai kan. Puji kodim kepada kodim, puji kodim kepada hadis, puji hadis kepada kodim, puji hadis kepada hadis. 4 bagai puji itu bila semua kembali kepada Allah. Maka jangan kita bermegah bila datang pujian. Hakikat ia datang daripada Allah, kembalikan kepada Allah. Itu bermula puji itu bagi Tuhan. Apa sifat Tuhan? Al-Hayy, Tuhan yang hidup. Allah hidup bukan dengan nyawa tidak. Allah hidup bukan dengan roh tidak. Allah itu bersepakat dengan sifat hayat. Hayat artinya berhidup. Bila Allah bersifat dan hayat berhidup, maka Allah hidup. Hayat sifat ma'ani, berhidup. Bila ada sifat hidup, maka Allah hidup. Orang ada sama ratus sifat, maka hayat tidak takluk. Bila ada sifat hidup, maka Allah hidup. Berhidup itu sifat ma'ani. Hidup itu sama ratus sifat namanya. Lagi pula Allah tu la yamut, Tuhan yang tidak mati. Bila Allah hidup, takkan mati. Yang mati itu yang ada nyawa. Bila kita hidup dengan bernyawa, kita akan mati. Allah hidup bukan dengan nyawa, Allah hidup dengan sifat hayat. Wala yazulu mulkuhu, dan tiada hilang kerajaannya, kerajaan Allah. Maliki yaumiddin, kerajaan Allah takkan hilang. Itu kekal selama-lamanya. Kerajaan manusia mati hilang, naik orang lain. Lagi pula wala yafutu, dan terluputlah ia Allah SWT. Allah tak pernah lupa. Kita semakin bertambah umur, lemah. Semakin bertambah mata tak nampak. Semakin bertambah telinga tak dengar. Makin lama makin lupa. Allah hidup, tak mati-mati, tak hilang kerajaan, tak luput Allah SWT. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidi alimil mulki wal malakuti wa ala alihi wa sahbihi al-mutahallina
bi ahasinil akhlaqi wa azailin nu'uti. Artinya apa? Wassalatu dan rahmat Allah, wassalamu dan sejahteranya Allah SWT. Kalau Allah berselawat atas Nabi, maknanya apa? Rahmat. Bila Allah berselawat atas Rasulullah, itu maknanya rahmat. Bila kita berselawat ke atas Rasulullah SAW, maknanya doa, kita berdoakan. Bila malaikat berselawat, itu maknanya istighfar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Jika Allah berselawat, maknanya rahmat. Jika malaikat berselawat, maknanya istighfar. Kita berselawat, maknanya doa. Wassalatu dan rahmat Allah, wassalamu dan sejahteranya Allah SWT. Orang bagi nazilatan kita turunlah salawat dan salam ala sayyidina atas penghulu kita, penghulu ketua lah. Nabi itu pangkatnya sayyid, ketua. Ana sayyidu wali adam wala faqra. Makam Rasulullah, makam ketua sayyid. Kita mintakan rahmat dan salam sejahtera turun atas penghulu kita. Siapa nama penghulu kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa Arab Melayu kata orang yang menceritakan. Nabi bahasa Arab Nabi, Melayu kata apa? Orang yang menceritakan. Nabi-nabi orang yang menceritakan. Itu arti Nabi, orang yang menceritakan. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Asal yang dipuji dah dari nama, orang tak panggil yang dipuji, orang panggil Muhammad sebab dah jadikan nama. Lagi pula penghulu bagi ahli alim yang hadir, Sayyidi alimil mulki, penghulu bagi ahli ilmi yang hadir. Alam mulki ni alam adza. Kita hidup ni di alam adza. Ataupun dalam istilah ilmu tasawuf, kita hidup dalam dunia namanya alam syahadah. Dulu alam ruh, kalau banyak orang alam arwah. Lahir ke dunia alam syahadah atau alam adza. Bila mati itu alam barzakh. Hidup semula itu alam akhirat, yaumul qiyamah. Maka dalam seramai-ramai makhluk, siapa yang paling alim dalam dunia? Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula wa alimil malakut, dan alim yang ghaib. Alam malakut dalam tasawuf, alam di langit yang pertama sampai langit yang keempat, itu namanya alam malakut. Bila mau sebut alam malakut tergambar. Di mana yang dikatakan alam malakut? Langit yang pertama sampai langit yang keempat, itu namanya alam malakut. Dari langit yang kelima sampai langit yang ketujuh namanya alam jabarut. Kadang-kadang itu kita sebut dengan alam malakut, alam jabarut. Alam jabarut langit kelima sampai ketujuh. Alam malakut langit pertama sampai langit keempat. Secara umumnya bila sebut alam malakut, alam ghaib, bukan alam nyata. Kita sekarang alam syahadah, nyata ada sah di isi tubuh. Dan syahadah itu saksi. Itu alam dunia. Nabi paling alim di alam hadir, alam yang nyata. Di alam ghaib, sama ada ruh, sama ada alam jin, sama ada alam malaikat. Itu alam ghaib. Kita umum pada alam ghaib. Dalam alam ghaib berbanyak alam, beribu-ribu. Di alam ghaib ada lebih 70,000 alam. Bukan hanya 7, bukan hanya 10, ada ribuan alam ghaib. Ya. Ribuan alam ghaib. Alam jin dah beribu lah.
jin bukan satu. Alam jin satu sudah beribu, belum masuk alam malaikat. Itu dikatakan alam ghaib umumnya. Seekor jin, katalah jin A. Jin A belum tentu dia nampak semua jin, belum tentu. Pasal alam jin itu berbeza-beza. Alam jin itu lain-lain. Jin yang paling hebat Allah gunakan itu jin Ifrit. Jin Ifrit ada kekuatan dia boleh nampak semua bagai jin. Dia nampak semua jin. Itu Ifrit. Ada pun jin cahaya ni dia tak nampak semua jin. Dia nampak alam bila, alam bila tak nampak. Ifrit dia nampak semua bagai jin. Itu kekuatan berbeza kan. Maka siapa yang paling alim di alam ghaib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun yang hijab Rasulullah dengan alam ghaib. Sebagaimana Nabi Muhammad boleh melihat di hadapan, begitu di belakang. Kita tengok depan dia boleh, belakang tak nampak. Rasulullah SAW sebagaimana melihat di hadapan, jelas nampak di belakang. Sebagaimana Rasulullah melihat alam nyata dalam dunia, demikian alam ghaib Nabi juga nampak. Itulah yang paling alim alam hadir, yang paling alim alam ghaib itu. Dan atas keluarganya wa ala alihi, mintakan juga selawat dan salam turun atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama berselisih siapa yang dikatakan keluarga Nabi. Itu maklum kan, yang dikatakan keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan adapun Abi Syamsin dan Naufal tidak dikatakan keluarga Nabi walaupun adik Nabi. Naufal, Abi Syamsin, Muttalib, Hashim ada beradik, tapi tak diakui Abi Syamsin dan Naufal sebagai keluarga. Mereka menentang Rasulullah SAW. Maka tidak dikatakan Abi Naufal dan juga Abi Syamsin dan Naufal ini sebagai keluarga Nabi. Yang diiktiraf hanya Muttalib dan Hashim. Minta juga selawat dan salam turun atas keluarga Nabi. Umumnya tiap-tiap orang yang beriman keluarga Nabi. Bagi kita orang iman Islam, kita juga sebahagian daripada keluarga Nabi. Tapi bukan dari segi nasab, bukan saudara darah. Umumnya tiap-tiap orang beriman itu keluarga Nabi. Dan segala taulannya, iaitu segala sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai bilangan sahabat Nabi? Satu riwayat bilangan sahabat Nabi 124,000. Mintakan juga selawat dan salam turun ke atas taulan sahabat Nabi. Satu kaul bilangan sahabat Nabi ramainya 124,000 bersamaan dengan bilangan para anbiya 124,000. Sama dengan bilangan kayu yang ada pada bahtera kapal Nabi Nuh 124,000. Sama dengan bilangan janggut yang ada pada tubuh, yang ada pada muka Rasulullah 124,000. Senangnya 124 ni. Jangan tikam nombor juga. Ingat 124 bilangan sahabat, bilangan anbiya, bilangan kayu. Nabi Nuh buat bahtera kayu tu, berapa banyak bilangan kayu yang ada pada bahtera Nabi Nuh? 100 per. Berapa banyak janggut Nabi? 124. Jangan tengok janggut saya sikit ya. Dikatakan 120,000 ada orang kira ke ataupun dapat orang daripada pengetahuan tu dapat dari tak disebut dalam kitab dikira ke itu je. Ya sebab ya sebab bila kita mengatakan suatu angka bermakna mesti ada ketepatan. Kalau 120,000 anbiya mana hadis. Kalau 120,000 para nabi itu tidak sabit hadis. Okay. Adapun selalu 120,000 janggut itu tidak disebutkan. Mana datang pengetahuan 120,000 adakah Siti Aisyah kira nama Nabi itu mana? Tapi yang nyata
bilangan anbiya disebut dalam hadis 120,000, 3 kaul. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, kita himpunkan semua hadis, bilangan anbiya 3 kaul. Kaul yang pertama sebab ada hadis, cuma sahih dhaif. Yang pertama 124,000. Kaul yang kedua bilangan para anbiya 224,000. Kaul ketiga 1 juta. Tapi yang paling masyhur disebutkan 124,000. Tapi kita nak buka kitab tauhid yang besar, dihimpunkan semua kaul, semua hadis, 3 kaul. 124,000, 224,000, 1 juta. Kalau bilangan bahasa Nabi Nuh tuliskan setiap satu kayu satu nama Nabi. Ya. Setiap satu kayu satu nama Nabi. Ya. Kemudian 4 kayu yang terakhir Nabi Nuh tambah. Nabi Nuh tambah 4 kayu yang terakhir, Nabi Nuh tulis 4 nama: Abdullah, Umar, Osman, dan sahabat Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar nama sebenar, Abu Bakar nama bilangan, nama sebenar Abdullah. Dan maka kalau kita tak tahu 120,000 nama Nabi, kena cari betul Nabi Nuh. Kalau jumpa lah, ya. Kalau jumpa tak ada, ya. Tapi disebutkan dalam kitab Nabi Nuh ketika dibuat batu dengan kayu, setiap kayu itu satu nama Nabi. Ya. Cuma tak ada hadis lah. Setiap 1 sampai 120,000 nama Nabi tak sebut hadis. Disebut hadis hanya umum saja. Dan Quran hanya 25 nama Rasul itu. Itu mintakan juga segala solat, segala rahmat dan salam turun ke atas keluarganya dan sahabatnya. Tahun itu sahabatlah al-mutahallina, yang berpakai mereka itu sahabat dengan segala keelokan perangai, ya, dan segala yang mulia sifat, ya. Rasulullah menyebutkan khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu kurun aku. Bermakna orang yang sempat bertemu Rasulullah, dia beriman dan kekal imannya, itulah sebaik-baik kurun, sebaik-baik orang sahabat, ya, tidak dapat bertemu, ya. Dan siapa yang bertemu dengan sahabat, orang lain tabi'in, ya. Ada harapan tabi'in, masih ada harapan. Sahabat ada harapan, ya. Sebab sahabat mesti bertemu Rasulullah ketika Nabi hidup. Tabi'in masih sempat. Siapa pun pernah bertemu dengan jin yang tolong Nabi, bermakna dia termasuk golongan tabi'in. Jin umur panjang, kan jin umur panjang. Kan pernah dalam kehidupan Nabi Sirah, jin pernah tolong bagi Rasulullah SAW. Kan ketika kafir Quraisy tanya berhala, setan masuk. Berhala itu bercakap, kesedekirlah orang kafir Quraisy, Tuhan aku jaga. Selama ini sempah tak cakap-cakap berhala, tiba-tiba berhala menjaga. Kan dalam perjalanan datanglah jin Islam bertemu Rasulullah, izin akan pancung ke setan ini. Dan maka jin Islam itu pancung setan. Dan Yusuf orang kafir Quraisy tanya tu bayar, ya tak cakap. Setan tak kena bunuh. Jin itu masih hidup lagi. Dan jin itu hidup sampai hari ini. Dia beriman dengan Nabi, dia pernah tolong Nabi. Wa ba'du fahazihi risalatun latifatun sabiratun jiddan fil mawti wa ma yata'allaqu bihi sa'alani fiha ba'du man la tahunu ala mukhalafatihi. Bukan mukhalafatuhu, pasal alif, pasal ala hurujah. Kalau kita mengaji kaedah Arab, masuk hurujah kena baris bawah, ala mukhalafatihi wa tuhsinu muwafaqatuhu. Kemudian dari itu, jadi kemudian daripada hamdalah, selawat dan salam,
Ini, maka ini satu risalah. Risalah ni maksud risalah berapa lembaran kertas itu adalah risalah. Tangan kita. Kalau kita itu mesti sempurna. Dalam fiqh, kalau disebutkan kitab, mesti ada 4 pokok: ibadah, muamalah, munakahat, jenayah. Baru layak namanya kitab. Kalau dibicarakan bab ibadah sembahyang pun orang tak ada kitab. Orang kena salah namanya. Dalam tauhid nak sebut kitab di sini 3. Ahli sunnah wal jamaah bila sebut ilmu tauhid, dalam ilmu tauhid dibicarakan 3 perkara. Yang pertama sifat Tuhan uluhiyah. Yang kedua sifat Nabi, ya. Orang panggil nubuah. Yang ketiga sam'iyah. Sam'iyah ni perkara yang kita dengar daripada Nabi. Sama ada perkara gaib, dan kiamat, syurga neraka, orang yang ketiak. Bila ada 3 ini, layaklah dinamakan kitab atau kitab tauhid. Kalau hanya bicara ke sifat Tuhan, orang akan salah. Dalam tasawuf mesti dibicarakan orang panggil sifat mazmumah. Mesti dibicarakan sifat mahmudah. Ada sifat yang dicela, ada sifat yang dipuji. Sempurna bicaraan hati itu barulah namanya kita. Kalau sambil sebagian, orang akan salah, orang tak boleh kita. Itu beza risalah dan juga kitab. Maka kemudian daripada itu, ini satu risalah. Risalah yang halus, maksudnya kecil lah. Kitab kecil, bukan kitab yang besar. Risalah yang halus bicaranya. Dalam kitab ni bicara yang pendek-pendek katanya. Lagi ayat amat kecil, tak tebal kan? Bersangatan pada bicaraan mati. Walaupun kecil, tapi cukuplah. Kalau nak bicarakan mati itu padanlah. Walaupun kecil, kalau nak bicarakan tentang soal mati, memadu dah. Kita boleh ambilkan tauladan pengajaran. Dan barang yang bergantung dengan barang, ia barang itu matilah. Dan barang ia kematian, ia bergantung dengan barang itu kematian. Apa perkara yang bergantung dengan mati ada dalam kitab ni. Apa itu dikatakan mati, apa tanda-tanda mati disebutkan dalam kitab ni. Telah menuntuti, telah memintakan akan hamba Syekh Ahmad lah. Telah menuntuti, telah meminta akan hamba akan Syekh Ahmad, dan menyusulkan akan ini risalah. Siapa yang minta? Oleh setengah daripada mereka yang tidak mudah hamba menyalahi. Kalau tak terima, tak patut. Orang minta benda baik, orang minta benda baik, takkan ada lah. Sahabat-sahabat minta Syekh Ahmad karanglah kita tentang buku kematian, dan tak patut tak tolakkan itu. Dan elok oleh muafakat, elok kita terimakan, dan muafakat terimakan permintaan tersebut. Iltaqattuha minal ahadits allati rawahal ulama wa aqwaluhum wa minal hikam allati istakhrajaha al-hukama wa muharabatihim. Hamba Syekh Ahmad umumkan akan ini risalah daripada beberapa hadis, bukan pendapat. Syekh Ahmad karangkan kita bukan dengan bahasa-bahasa apa begini, tidak. Diumumkan, diambilkan daripada hadis. Siapa meruatkan hadis? Ia diruatkan akan hadis oleh ulama. Sudah tentu ulama yang meruatkan hadis. Cuma muhaddisin berbeza-beza pandangan sahih dan hasan ada hasan ghairi, itu berbeza syarat. Imam Bukhari diletakkan syarat paling ketat. Bila sempurna hadis itu dengan syarat dia,
makin memahami hukum hadis sahih. Ya. Bila kita tadi bidang hadis, muhadisin berbeza-beza letak syarat. Ada muhadisin syarat yang lebih ringan. Kalau tak cukup isi Bukhari, cukup isi dia sahih. Ya, sebab ada sudah sitah. Sebelum Bukhari, kitab yang paling sahih, kitab yang paling terbaik di Al-Quran, Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i, yang paling terbaik hadis itu kitab Al-Muwatta. Ketika itu Bukhari belum ada. Imam Bukhari dia hidup kemudian daripada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i mengatakan yang paling terbaik ketika itu kitab Muwatta, kerana Imam Malik sebagian daripada guru Imam Syafi'i. Dan segala perkataan mereka itu ulama, kita fahamkan hadis daripada syarah ulama. Jangan kita baca hadis kita faham sendiri. Kita buka syarah al-ulama. Ulama dia orang yang faqih, berbelas-belas ilmu ada pada mereka. Kita fahamkan, ambilkan daripada ulama yang menukilkan, yang mengeluarkan hadis tersebut. Dan daripada beberapa hikmah yang dikeluarkan akan hikmah oleh hukama. Siapa hukama? Ulama yang mengetahui alam ghaib digelarkan dengan gelaran hukama. Ada sebagian ulama dia alim fiqh, tauhid, tasawuf, hadis, tafsir, tapi tak terbuka hijab. Dia bukan ulama yang kasyaf, hanya ulama namanya. Tetapi bila terbuka perkara ghaib, dia ada satu istilah namanya hukama. Seorang ulama yang mengetahui alam ghaib, terbuka sudah hijab pintu hatinya, ada sir diberikan dalam hatinya, maka digelarkan satu nama hukama. Seorang hakim kalau ramai hukama, seorang alim kalau ramai ulama. Alimun ulama, alim seorang ramai ulama. Hakimun hukama, seorang paling hakim kalau ramai hukama. Dia tahu hikmah perkara sebaliknya. Ya, dia tahu benda sebalik kenapa terjadi, dia tahu perkara sebaliknya. Orang panggil itulah hikmah. Maka diambilkan juga isi dalam kitab ini daripada hukama, ulama yang mengetahui alam ghaib. Dan di beberapa percubaan mereka itu alim ulama, ketika mengetahui satu ilmu kita amalkan, maka datanglah orang panggil suatu percubaan. Dan bila kita suatu ilmu kita amal, datang satu percubaan, maka dalam percubaan itulah diambilkan hasil natijah. Maka kitab ini dinukilkan oleh ulama, hadis, diambilkan hukama, dan di beberapa percubaan. Apa yang sudah awal timbulkan pada ulama, diamalkan ilmu berlaku tersebut, maka diambilkan kesimpulan natijah dalam akhir. Itulah syiar dibukukan dalam kitab Sa'adatul Mutanabbi. Wa as'alullah ta'ala an yanfa'a biha man iqtana biha wa taqalla'a biqalbin salimin innahu huwal jawadul karim ar-ra'ufur rahim. Dan hamba Syekh Ahmad mohonkan, mintakan Allah bahawa diberinya Allah SWT manfaat dengan dia, dengan ini risalah. Mudah-mudahan doa Syekh Ahmad, Allah berikan manfaat, suatu kegunaan pada ini risalah. Bagi siapa? Akan mereka yang amat-amatikan dengan diri ini risalah. Mudah-mudahan ada manfaat orang yang mengamati ini risalah. Dan menerimalah ia mereka akan diangkat ini risalah. Terima dengan hati yang sejahtera. Mudah-mudahan orang yang tengok kitab dia terimakan dengan hati yang sejahtera, kerana dia diambilkan daripada hadis bagi Rasulullah SAW. Kerana bahawasanya lah yang amat bodoh
bukan dahulu kan. Oh, kalau Arab wal jawadul karim. Jawad ni pemurah, pemurah kata boros. Kerana boros ialah yang amat boros. Boros ni orang panggil jawad, jawad ni orang panggil pemurah. Jawad tu nama, kalau kita Melayu pemurah, kan? Orang yang suka memberi, orang panggil jawad, kan? Dan amat murah, kan? Al-Karim, setengah daripada karim mulia, setengah daripada karim murah. Lagi pula Ar-Rauf, lagi amat lemah lembut, kan? Ataupun latif pun Al-Quran maknanya. Lagi pula Ar-Rahim, lagi amat kasihani. Muqaddimatun, fi sinni, bukan sinni, sanni, fi sanni zikril mauti wal isti'dadi lahu. Jangan baca wal istidad, baca walis. Walis pasal alif lam hamzah wasal, tu hamzah wasal. Wal istidad, jangan baca wal istidad, baca wal istidad lahu. Artinya pun ini satu muqaddimah pendahuluan. Ini satu muqaddimah, satu pendahuluan pada menyatakan sunnah, yakni sunnah ingat akan mati. Sunnah kita ingatkan akan mati. Haram minta mati. Sunnah ingat mati. Jangan minta mati, itu haram. Jangan dimintakan mati. Yang sunnah ingat mati, itu baru sunnah, ya. Bezanya ingat minta itu lain. La yatamanna yanna ahadukumul maut. Rasulullah menyebutkan jangan sama sekali kamu inginkan mencita-citakan akan kematian. Jangan sekali-kali teringin nak mati, bila nak mati. Yang sunat ingat mati, bukan minta mati. Itu lain, beza boleh. Mukadimah pendalam ini nak menyatakan sunat ingat akan mati dan bersedia baginya bagi mati. Bila lazim ingat ke mati, kita akan buat persediaan. Orang yang lazim ingat ke mati, dia akan bersedia. Macam mana nak bersedia? Bukan cari kapan, dengan amal lah. Aku ingat mati lah, habis macam mana buat? Beli kapan lah? Belum tentu itu. Belum tentu beli kapan ingat mati. Ingat mati itu kita bertakwa, tambahkan amal. Jadi ingat mati itu. Orang yang umurnya 40 tahun, Rasulullah sebut dalam hadis, Allah amankan 3 penyakit. Yang pertama sakit juzam, yang kedua sakit boros, yang ketiga sakit gila. Tuan-tuan dah umur 40 tahun yang risau 3 penyakit ini, takkan jadi gila, takkan kena penyakit boros. Albino, kalau sekarang bahasa albino lah, bahasa doktor. Albino putih kan. Penyakit juzam, takkan kena penyakit sopa. Orang yang sudah umur 40 tahun diamankan kata semua 3 penyakit ini: juzam, boros, gila. Orang yang sudah berumur 50 tahun, orang yang sudah umur 50 tahun, Allah ringankan hisab. Tapi syaratlah dalam dunia dia beramal kebajikan. Dalam dunia beramal amal kebajikan, di akhirat diringankan hisab. Siapa yang sudah umur 50 tahun, di akhirat kata Rasulullah diringankan hisab. Orang yang sudah umur 60 tahun diberikan rezeki untuk bertemu dengan dia. Matilah hari diberikan rezeki untuk bertemu dengan Allah. Boleh-boleh 60 tahun dah alamilah. Sebab Nabi sebut diberikan rezeki untuk bertemu dengan Allah. Boleh-boleh ada lebih subsidi, ramai dapat lebih subsidi.
Orang yang sudah sampai umur 70 tahun dikasihi alinannya. Siapa yang sudah sampai umur 70 tahun, kata Rasulullah, malaikat yang berada di langit kasih ruangnya. Sebab tu kita bisa dengar ambil berkat dengan orang tua. Kita dengar orang tua kita akan berkat. Pasal apa? Malaikat pun kasih ke dia, takkan kita tak kasih. Sudah sampai umur 70 tahun, malaikat kasih untuk. Siapa yang orang umur 80 tahun, tapi syaratlah, semua yang dari syarat amal kebaikan yang dunia. Itu dah beribu syarat utama. Dia beramal amal kebaikan yang dunia. Orang yang sudah mencapai umur 80 tahun dipadatkan kejahatan, dituliskan kebaikan. Orang yang sudah sampai umur 80 tahun ditulis kebajikan, dipadatkan kejahatan. Kenapa demikian? Kalau 80 tahun kejap ringan, kejap lupa. Diceritakan semalam, hari ini cerita kedai sama, cerita 3 kali dah. Yang kedua cerita lagi boleh sama, kan? Adakah salah orang tu? Dia baca Fatihah, lupa 23, umur 40 tahun, 23 lupa, lebih ke umur 80 tahun. Itu Nabi kata dituliskan kebajikan, dipadatkan kejahatan. Orang yang sudah sampai umur 90 tahun diampunkan dosa yang dulu, diampunkan dosa yang kemudian. Syaratlah amal yang dia amal kebajikan. Nabi sebut umur 50, 100 jarang yang teramasakkan. Kita disebut 40 sampai 90. Azan dulu, azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid darain. Ketahuilah olehmu, wahai orang yang salik, bahawa mati itu sebesar-besar balik. Mati itu dinisbahkan kepada balik. Mati itu merupakan sebesar-besar balik musibah. Fa'asabatakum musibah. Allah SWT menyebutkan fa'asabatakum musibah. Mati itu Allah umpamakan dengan musibah. Fa'asabatakum musibatul maut. Allah menyebutkan Al-Quran Al-Karim, mati itu sebesar-besar musibah. Kita rasa bila Allah ujikan kita dengan kesakitan, Allah ujikan kekasih yang sudah mati, kita pun ingin minta kemati. Ketahuilah olehmu, mati yang paling besar musibah. Kita rasa sakit dah, mati lebih dari itu. Mati itulah sebesar-besar musibah balik. Dan ada yang lebih besar daripada musibah mati dan lalai daripadanya dari mati itu terlebih besar lagi. Mati itu besar dah, musibah balik. Yang lebih besar daripada itu, orang yang lalai. Orang yang lalai lebih lagi musibah lebih terlebih sangat. Dua kali rasa lama lagi nak mati. Sihat dulu begitu. Dan ibu tidak tahu utusan Israel dah sampai. Siapa yang berkawan dengan Nabi Israel selain Nabi Idris dan selain Nabi Ibrahim? Nabi Yaqub. Nabi Yaqub antara sahabat paling baik Israel. Pilih isteri kan? Siapa kawan? Israel. Kalau pilih isteri, kawan dia Israel. Suatu hari Israel datang jumpa Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tanya, Israel, kau datang nak ziarah ke nak ambil nyawa? Kata sebab aku datang nak ziarah. Oleh kerana ini kawan baik, Nabi Yaqub mintalah rahsia. Kau tahu kan bila aku nak mati? Tahu kata Israel? Pasal aku kata cabut nyawa, mesti dah tahu bila aku nak mati. Ada tak tanda-tanda orang mati? Nabi Yaqub tanya Israel, sebelum aku mati, ada tanda tak? Nabi pun kan gentar juga nak mati. Siapa kata mati lagi? Nabi mati lagi. Nabi Yaqub tanya, kan sebelum aku mati, ada tak datang tanda putusan? Ada kata Israel, aku akan berikan sama dua atau terkadang tiga putusan. Maka Nabi Yaqub simpan kata-kata Israel, so nanti ada putusan terlebih dahulu. Satu waktu yang lain bertahun datang Israel. Tanya lagi. Nabi Yaqub tanya, wahai Israel, nak ziarah ke nak bernyawa? Aku datang nak bernyawa. Terkejut Nabi Yaqub, bukankah kau dah kata sebelum ambil nyawa aku dah diutuskan utusan terlebih dahulu? Kata saya sudah ada lah. Apa utusan tu? Yang pertama, berubah rambut yang putih dan hitam menjadi putih. Berubahlah. Siapa dah berubah, Israel dah sampaikan putusan. Okay. Itu yang pertama. Beringat sikit. Bukan suruh minta nanti beringat. Suruh ingat. Bukan doa mati tak. Itu tidak salah faham. Saya tak doakan nanti. Beringat. Putusan Israel dah sampai. Yang kedua, kata Israel, tulang belakang mula bongkok. Dulu tegak, ilmu sakit, makin berumur ke sakit, bongkok. Dua putusan sudah ada. Kata Israel sama dua atau tiga. Dan
Yang ketiga, sampai Israel. Itu dah barang boleh dalam mata. Itu kerja berdoa. Itu dah bagi utusan Israel. Tak ada lagi, itu adalah utusan. Itu baru utusan Israel. Dan bahawasanya ingat akan mati itu membawa kepada berasa terkejut. Orang ingatkan mati dia rasa terkejut. Kita tak berapa nak mati tak terkejut, biasa hidup relax gitu. Orang yang sebenar-benar ingatkan mati, dia pasti akan terkejut dan menentukan keluar daripada sekalian mata berdenging. Mata berdenging itu sifatnya apa? Yang tentu binasanya mata berdenging. Orang yang ingatkan mati, dia tak akan ulung dunia semata-mata. Dia akan ingat dunia serta akhirat bersama-sama. Atau dikatakan, siapa ingatkan mati, dia tak akan memperhambakan diri untuk dunia semata-mata. Dia akan juga mencari akhirat dan menuntuti berhadap pada tiap-tiap lahzah, tiap-tiap detik kepada negeri yang kekal dalam qarar dalam akhirat. Setiap saat pasti akan berhadap. Orang yang akan mati, yang pertama dia akan terkejut. Yang kedua, siapa yang akan mati, dia akan tinggalkan dunia. Kerana dunia tak akan kekal. Dunia itu binasa. Yang ketiga, siapa yang akan mati, setiap detik dia akan teringat akhirat. Setiap detik dia akan ingat Allah. Dan bahawasanya tiada bercerai manusia itu dalam ini kampung daripada dua kelakuan. Mana dia? Iaitu picit sempit. Picit itu sempit. Sempit dan keluasan nikmat. Satu golongan terkadang nikmatnya luas, terkadang sempit nikmatnya. Dan kedua, bala musibah tak lepas. Manusia tak lepas dua kelakuan ini. Bila tak lepas dua kelakuan, maka berhajatlah ia seorang kepada ingat akan mati. Pasal apa nak ingatkan mati? Supaya ringan daripadanya, daripada kelakuan. Oleh setengah barang yang ada padanya pada barang apa itu? Daripada kepayahan, kepicikan, kesempitan. Bila awak ujikan kita susah dan sempit, tambah susah hidup, kan sempit. Bila ingat mati, kurang rasa itu. Bila Allah ujikan sempit hidup, kurang nikmat. Bila nak tambah, terasa sempit hidup. Bila ingatkan mati, terasa lapang sebentar. Demikianlah bila Allah ujikan musibah, balik Allah cukup sedih. Allah ujikan sakit, isteri meninggal, anak meninggal, terasa sebab. Bila ingatkan mati, terasa lama. Kita pun tidak akan mati suatu begitu. Dan lalai nikmat, dan lalai nikmat, orang bagil dapat menjatuhkan daripada lalai nikmat. Bila Allah berikan nikmat yang banyak itu, kekayaan, harta benda, wang ringgit, pangkat, takut lalai. Bila Allah berikan banyak nikmat, dia ingatkan mati, kaya macam mana pun dia akan bersyukur. Dan pada ingatkan mati itu memendekkan cita-cita. Tak adalah berangan panjang sangat. Itu berangan gitu. Bila ingat mati, pendek cerita. Dan menanti-nantikan akan ajal beringat ke mati, dibuat persediaan. Hari ini dah beramal kedua. Kan mati kan belakang. Kalau mati tak lukus dulu, rasa-rasa terbaru rasa-rasa. Atau tinggal. Bahawasanya tiada ada bagi mati itu nafsu, yakni diri yang maklum. Tidak ada bagi mati itu suatu perkara yang maklum. Dan penyakit yang maklum, tak ada bagi mati itu penyakit maklum. Kalau sakitnya jantung, kau mati, tak ada.
Ada masalah jantung 5 tahun dah hidup. Takdir mati itu satu benda yang maklum tadi. Ada orang sakit meninggal 10 tahun dari sisi hidup jadi. Tidak ada satu-satu penyakit itu mesti maklum bagi kematian. Tidak ada. Ya, tidak diketahui. Orang sihat dia dari 10 tahun. Orang tak penyakit kata begitu punya dah. Tak ada satu penyakit yang maklum kepada kematian. Dan masa yang maklum, tak ada satu masa maklum. Aku ni mati, mungkin nak isteri pun tak ada. Okay. Tak ada penyakit yang maklum, tak ada masa yang maklum. Tidak ada bagi mati itu satu diri yang maklum. Okay. Kalau mimpi je, mimpi. Kalau mimpi itu sekarang kita ada. Tidak satu perkara yang maklum. Sebab itu buat persediaan. Kemudian kata syair, orang kampus dulu syair setengah berdalil lughah selain Al-Quran hadis syair. Kalau kita mengaji bahasa Arab selain daripada Al-Quran, selain daripada hadis, dalil kita nak fahamkan lughah Arab ada daripada syair. Orang yang paling banyak hafal syair antara Imam Syafi'i. Ribuan syair hafal Imam Syafi'i. Kemudian kata syair, Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkirna fiddin wa allimna ta'wila وافتح بحكمتك فتوح العارفين وانشرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.